Perkembangan banjir di Johor, 4 PPS dibuka di Mersing hari ini termasuk satu yang baru dibuka pukul 4 petang tadi, menjadikan 35 PPS beroperasi sehingga kini. Angka penduduk terjejas bagaimanapun turun kepada 4,666 orang berbanding 4,836 orang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBBN memaklumkan Kota Tinggi kekal paling ramai meskipun berkurangan kepada 3,849 penduduk terjejas di 24 PPS. Keluang kekal dengan 350 penduduk di 3 PPS dan Mersing bertambah kepada 219 orang di 4 PPS. Manakala Segamat kekal 89 penduduk di 2 PPS, Batu Pahat kekal sama 79 orang di sebuah PPS dan Johor Bahru masih menempatkan 80 penduduk di sebuah PPS. Jalan Mawai di Kota Tinggi, Jalan Tanah Abang di Mersing dan lingkaran Kahang Keluang masih ditutup untuk semua kenderaan. Negeri Johor dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri bersiap siaga dengan penyediaan pam di setiap daerah yang terlibat berikutan amaran cuaca buruk dan air pasang besar. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi maklumkan JPS telah menyediakan pam di setiap daerah yang dijangka dilanda situasi berkenaan. Mengikut laporan, daerah yang bakal dilanda hujan lebat berterusan tahap buruk adalah Kota Tinggi, Mersing, Keluang dan Segamat. Manakala Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru dijangka mengalami hujan berterusan tahap waspada sehingga Ahad. Turut dilaporkan mengenai air pasang besar yang dijangka berlaku di Johor Bahru bermula hari ini sehingga 17 Januari dengan jangkaan bacaan tertinggi 3.7 meter antara 14 hingga 15 Januari ini. Beliau menyeru orang ramai untuk peka dan mendengar arahan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga masing-masing. 1,400 beg makanan disumbangkan kepada 1,174 keluarga yang masih berada di 24 pusat pemindahan sementara PPS di Kota Tinggi. Sumbangan dibuat hasil inisiatif Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor dengan kerjasama sebuah pasaraya di negeri itu. Timbalan Pengarah JBPM Johor Muhammad Rizal Buang memaklumkan 30 anggota dan pegawai terlibat kerja pembungkusan dan pengumpulan barangan. Ia kemudian diagih menggunakan 7 aset jabatan. Kemajuan projek sistem Rapid Transit RTS Link bakal bawa limpahan ekonomi kepada Malaysia khususnya Johor. Pelbagai potensi ekonomi baru bakal wujud menerusi projek mega itu. Tidak ketinggalan prospek hartanah di negeri berkenaan. Selain RTS Link, pemeteraian Memorandum Persefahaman Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ akan turut memperkukuhkan ekosistem perniagaan kedua negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Firma Hartanah Far Capital, Faizul Rizwan, perkembangan itu dijangka melonjakkan permintaan hartanah di Johor dan mendorong minat pembeli asing. We think Johor is gonna hit into a property bull run. So Johor akan pergi dulu. So before Klang Valley ataupun Penang start lah. So things are very hot in Johor as of today. Rental has gone up double digit, more than 20% in certain areas year on year. We just came back from Johor. We just came back from Johor, and we are talking to a developer who is selling a project dekat dengan sana pada harga RM1,200 per square foot. Now bank valuation cuma 800 hingga 900 je per square foot. But they have 100 buyers every month, largely coming from Singapore, letak cash RM300,000, RM500,000 dan ada yang beli cash tanpa perlu ambil loan. Terdahulu, RHB Investment Bank Berhad menerusi nota penyelidikannya memaklumkan beberapa pemaju hartanah berhasrat menambah simpanan tanah masing-masing tahun ini. Ini terutamanya di kawasan berkepentingan dan berpotensi tinggi seperti Iskandar Malaysia dan Lembah Kelang. 16 warga asing ditahan dalam siri operasi sekitar Batu Pahat dan Segamat Johor antara Isnin hingga Selasa lalu. Semua pendatang asing tanpa izin yang dicekup dipercayai bekerja tanpa permit yang sah. Menurut Pengarah Jabatan Imigresen Johor Baharudin Tahir, antara kesalahan dikesan ialah langgar syarat PAS, gagal kemuka dokumen perjalanan dan tinggal lebih masa. Semua yang ditahan berusia antara 20 hingga 37 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1963.
Pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir tidak akan dibatalkan. Sebaliknya, penambahbaikan terutamanya aspek penyuraian trafik akan dilakukan dari masa ke semasa. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata penilaian menyeluruh akan dilakukan melibatkan jalan dan laluan alternatif. Mengulas lanjut, beliau mengakui pelaksanaan zon bebas itu memberi kesan kepada pelbagai pihak namun memberi jaminan ianya bersifat sementara dan akan memberi pulangan dalam tempoh akan datang. Dia percubaan. Kita akan menilai dan semestinya penilaian ini akan diberikan penilaian semula selepas berjalannya kaedah ini dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan. Tidak, kita akan kawasan Red Square ini tetap akan kita tutup. Cuma jalan pilihan ini akan kita tambah nilai. Terdahulu, pelaksanaan zon bebas kenderaan yang kini dipanjangkan pada hujung minggu iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad mendapat tentangan pelbagai pihak. Negeri Sembilan optimis menyediakan pelbagai infrastruktur antaranya Dewan Komuniti bagi kegunaan penduduk setempat. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berharap dengan pembinaan tersebut, hubungan komuniti dapat dieratkan melalui pelbagai aktiviti sosial sekaligus melonjakkan ekonomi penduduk. Keberhasilan syarikat korporat dan kesejahteraan penduduk tempatan adalah dua hal yang dapat dicapai secara serentak melalui kerjasama saling menguntungkan. Saya yakin bahawa dengan komitmen bersama dan semangat kerjasama kita dapat mencipta satu model kerjasama yang berjaya dan membuka pintu perbincangan yang memberi impak positif kepada semua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis penyerahan sumbangan dana pembinaan Dewan Komuniti Bandar Seri Sendayan di Seremban. Sebagai penduduk, saya sangat-sangat bersyukur sebab Dewan Komuniti itu adalah sangat-sangat penting bagi setiap seorang yang ada dekat sesuatu tempat itulah. Jadi dengan adanya Dewan Komuniti ini, saya harap lepas ni banyak lagi program-program komuniti kemasyarakatan. Selain itu, daripada kalau majlis memberi kahwin apa semua bagi penduduk akan menyenangkanlah bagi mereka. Sebenarnya ini adalah satu smart partnership lah pada saya ya. Bila pihak kerajaan dan pihak matrix syarikat swasta ya bekerjasama, yang benefitnya adalah rakyat atau penduduk di taman ini. So pada saya this is a very good smart partnership. Pembinaan Dewan Komuniti itu dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. Kilang pembuatan dan pemasangan kenderaan tenaga baru NEV di Cembung Rembau bakal wujudkan gelombang ekosistem baru di Negeri Sembilan. Pembinaan kilang tersebut babitkan pelaburan RM840 juta. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata ia dijangka menarik lebih banyak jenama kenderaan yang berhasrat melakukan pemasangan tempatan di negara ini. Selain tawar 600 peluang pekerjaan terutamanya dalam bidang kemahiran. Pemilihan lokasi ini memberi makna yang cukup besar kepada kerajaan negeri kerana dengan bermulanya NextV bertapak ia bakal mewujudkan satu lagi gelombang ekosistem baru di Negeri Sembilan, terutamanya dalam industri kenderaan tenaga baru, New Energy Vehicle. Diharap juga projek ini dapat merancangkan rantaian pemasaran kenderaan EV berjenama NETA di seluruh negara dan pembangunan sosioekonomi tempatan, terutama di Rembau Negeri Sembilan.